السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh dengan keberkatan ini dapat sama-sama kita kembali bersua di dalam majlis ilmu setelah sekian lama kita ditangguhkan ataupun diminta untuk berhenti seketika daripada kuliah. Dihalang tu nampak macam kasar sangat noh. Dihentikan, direhatkan. Alhamdulillah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pelbagai hikmah, menandakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur dan menentukan setiap sesuatu. Yang pada mula-mula kalau kita ingat, kita terpaksa duduk di rumah, mungkin ramai di kalangan kita yang rasa rimah, yang rasa tak selesa. Bahkan saya sendiri sampai demam 2 minggu. Duk biasa keluar pergi merata kuliah maghrib, syorat sana sini, siang lagu siang, petang lagu petang, malam lagu malam, sibuk merata, aktif. Tiba-tiba bila terus mendadak berhenti, tak bergerak, demam. Yang tu pun kadang-kadang boleh berlaku pada orang yang baru pencen, kan? Orang hari-hari duk pergi kerja 8.5, tiba-tiba hari tu pencen, seminggu cukup demam, sakit macam-macam. Sebab apa? Tak bergerak. Tapi lama kelamaan, saya lah ni cerita pengalaman, lama kelamaan jadi seronok pula duduk rumah. Dia tak mau keluar. Seronok tu bukan sebab apa? Waktu-waktu macam ni kita boleh sembahyang berjamaah bersama keluarga kita. Waktu macam ni selepas salat berjamaah, kita boleh menyemak bacaan Al-Quran anak-anak kita. Kita boleh mengajak anak-anak kita. Kita boleh tengok kerja sekolah anak-anak kita. Yang sebenarnya ini adalah satu nikmat khusus bagi saya lah. Tak tahu tuan-tuan macam mana. Khusus bagi saya, yang sebelum ini benda itu kita passing pada orang lain, kita bagi kepada orang lain, disebabkan kita terpaksa datang kuliah maghrib menyampaikan kuliah, memberikan tazkirah, baca kitab kepada orang ramai dan masyarakat. Tiba-tiba bila diberikan peluang tu rasa sangat manis. Sangat manis, seronok. Kita tengok perkembangan anak-anak kita, kita sendiri mengajak anak kita, dia boleh dengan sebab kita. Dan itu adalah sebenarnya mungkin Allah Subhanahu wa taala nak mencampakkan sedikit peringatan kepada kita. Sebenarnya itulah tanggungjawab asas kepada kita sebagai seorang ayah.
kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Iaitulah mendidik hal ehwal berkenaan dengan fardu ain. Agak-agak anak-anak kita ni lepas fardu ain. Yang tu kita kena perhati sungguh. Kita kena berbimbang sungguh-sungguh. Karena itulah salah satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala akan persoalkan kepada kita sebagai ketua keluarga. Sama ada kita berjaya mendidik anak kita ataupun kita membiarkan tanggungjawab kita hanya memberikan nafkah makan dan minum sahaja, kita hanya memberikan tempat tinggal yang selesa sahaja, tapi kita tidak memberikan pendidikan agama. Yang ni yang Allah Subhanahu Wa Taala mungkin nak bagi kita fikir. Bila dah seronok tu, tiba-tiba boleh kuliah maghrib. Pihak masjid lama dah tunggu. Pihak masjid lama dah tunggu. Betul kita pun, Ustaz malam ni boleh mai? Kita tak dandan. Kata kadang-kadang saya kata, kita tangguh belas-belas. Nanti kita tangguh belas-belas. Tapi masjid dalam bangun ni sebab ada 2 kali. Bila ada 2 kali, kena mai juga lah sekali. Jadi maksudnya Masya Allah, tabarakallah, Allah Ta'ala sengaja menjalankan ataupun menjadikan sedemikian supaya kita berfikir dan supaya kita boleh merenung akan perkara yang berlaku di sekeliling kita. Memang akan ada berlaku hari ini juga pro and kontra dia. Hari ini orang senang-senang nak tinggal sembahyang Jumaat. Duduk di luar kawasan dia, tak sembahyang Jumaat terus. Ada hal lebat perangai dia betul. Yang sebelum ni, di mana saja tempat kita bekerja, di mana saja kita bermusafir, kita akan berhenti sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat wajib lah. Bukan dia tak wajib, dia wajib. Kena berhenti, kena mai sembahyang Jumaat. Walhal sekarang ni dah dibolehkan, cuma dia jadi, benda tu jadi buat mudah pula. Itu pun dia punya risiko dan dia punya negatif dia. Dan macam itulah juga kita pada hari ini, bila kita baru nak start balik kuliah maghrib, dia rasa berat. Duk biasa waktu-waktu ni duk kena teh tarik ke apa kan, duk kena duk tengok apa ni, bulletin 3 ke, bulletin benda apa saya berita TV ke dan sebagainya. Macam-macam waktu ni dah kita isi dan kita dah rasa kasih lah, tiba-tiba boleh kuliah maghrib, tu nak start balik. Nak start balik tu yang menyebabkan kita rasa berat dan kita rasa susah. Tapi percayalah, setiap benda yang kita rasa susah, yang kita rasa berat, itulah sebenarnya yang satu lagi point dia, yang tak digemari oleh nafsu. Dia tak matching dengan nafsu. Kita duk mau tapi nafsu tak mau. Yang tu maksudnya benda yang baiklah. Benda yang sangat bermanfaat kepada kita. Apatah lagi kita, alhamdulillah, kita baca kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Asy-Syafi'i. Kita baca satu kitab fiqh manhaji menurut pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Qin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan juga Ali Asy-Syarbaji, hafizahumullah ta'ala, yang mana mereka ini ulama-ulama yang hebat di Syria yang telah mengumpulkan kepada kita berkenaan dengan fiqh di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan sudah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kita tak payah baca dalam bahasa Arab, kita baca bahasa Melayu, insya-Allah mudah-mudahan sampai maksudnya dan kita memahami apa yang dituntut kepada kita, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita baca sedikitlah berkaitan dengan sambungan daripada perbincangan kita, dan kita pun sebenarnya sudah pun berada di penghujung bab menceritakan tentang tayammum. Kalau habis malam ni, insya-Allah minggu depan ataupun satu lagi kuliah kita akan masuk bab solat. Hak ni cukup syok. Kita nak perbetul balik. Kita nak perbetul balik satu-satu, bukan nak kata semua tak erti. Kita erti, kadang-kadang dia tertinggal.
Kadang-kadang, oh rupanya macam tu, duk faham macam ni. Jadi kita tengok sama-sama. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kita nak sambung pada malam ini, iaitulah bertayamum selepas masuk waktu. Bertayamum selepas masuk waktu. Ini adalah salah satu daripada syarat untuk kita bertayamum. Bagi mereka yang tidak ada air ataupun bagi mereka yang tidak boleh dikenakan air kepada anggota badan. Apa kata dia? Orang yang telah cukup sebab-sebab yang bertayamum tidak boleh melakukannya untuk menunaikan sembahyang fardu kecuali setelah masuk waktu sembahyang. Bila masuk waktu sembahyang, baru kita boleh buat perbuatan tayamum. Berbeza dengan kita ambil wuduk kita boleh ambil siap-siap, kita boleh mentajdidkan wuduk. Ataupun kita batal wuduk, kita ambil wuduk. Dan selagi mana kita tak batal wuduk tu, kita boleh guna untuk sembahyang fardu, kita boleh guna untuk sembahyang sunat dan sebagainya. Tetapi tidak kepada tayamum. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang mendapati sembahyang, iaitulah masuk waktu sembahyang, maka hendaklah dia bersembahyang. Di dalam Sahih Al-Bukhari ayat yang ke-328. Jadi maksudnya dalam permasalahan ini kita dapat faham dan sebenarnya selain daripada dia nak habaq tentang etika bertayamum itu mesti masuk waktu, di sebalik maksud tersirat yang kita perlu tahu bagi seorang Muslim, seorang Islam kena tahu jadual waktu sembahyang. Kena tahu jadual waktu sembahyang. Kita kena ada kemudahan tu. Dalam handphone kita boleh download aplikasi berkenaan dengan solat. Kita ada takwim yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti. Kita ada jam yang boleh set time. Kita ada jam yang boleh ditempah macam masjid, tapi jangan buat besar macam masjid. Sekali dia bunyi itu masuk waktu sembahyang, gegar rumah-rumah. Dia boleh buat saiz kecil, boleh nandakan masuk waktu sembahyang. Itu alert kita tentang sembahyang. Dan mudah. Dia zaman sekarang dengan teknologi, dengan kemudahan, dan sebenarnya saya boleh katakan ini adalah satu benda yang dituntut untuk kita mengetahui waktu sembahyang. Dan kita disunat untuk pakai jam, kita sunat kita memiliki jam yang menandakan masuk waktu sembahyang. Dengan sebab apa? Bila kita ada jam macam tu, dia akan memberikan peringatan kepada kita. Walaupun rumah kita jauh daripada masjid, tak dengar azan, kadang-kadang mungkin kita akan dimaklumkan masuk waktu sembahyang. Alert. Bila kita ada suasana macam tu dalam rumah kita, insya-Allah senang kita nak ajak anak-anak kita. Senang kita nak ajak isteri kita. Ahli keluarga kita jadi senang. Sebab apa? Benda tu ada dalam rumah dan dia maklumkan. 10 minit lagi nak masuk waktu maghrib, dia dah bunyi dah ayat Al-Quran. Dia dah bunyi dah zikir-zikir. Masya Allah, ini satu benda yang baik. Kita dah boleh step back, ni dah bunyi dah. Kita boleh tutup dah kot sat TV. Hampak-hampak sejadah. Boleh kita, dia akan timbulkan suasana bi'ah solehah yang baik. Jadi cubalah usaha, tak mahal mana pun. Tak mahal. Kita memiliki benda tu, tak rugi pun kita melabur kalau kita beli jam macam tu di rumah kita. Boleh tempah banyak. Tapi saya tak berniaga lah. Saya tanya ustaz berniaga ke? Tak, saya tak berniaga. Saya tak erti nak berniaga. Kalau saya berniaga, saya tak jadi ustaz. Jadi kalau ustaz, lebih baik dia fokus je bidang agama saja. Dan tu macam mana rezeki yang tak apalah. Rezeki orang lain cari, orang lain tolong bayar zakat. Kalau dua-dua benda nak buat, tak ada tau. Mana nak ada? Tunggang terbalik. Jadi masing-masing ada kepakaran masing-masing. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi.
buat amal berdasarkan kemampuan masing-masing ataupun cara masing-masing. Dia tak boleh nak ajak orang buat macam dia. Kalau dia seorang businessman, sudah pasti dia lebih dalam bidang businessman, tapi dia kurang dalam bidang agama. Betul? Ini wallahi demi Allah. Dia takkan boleh buat 2 benda, 3 benda serentak, tak boleh. Dia buka sekolah, dia buka restoran, dia buka tu, dia buka, semua dia buka. Seorang-seorang dia akan handle, tak boleh. Mana boleh? Tak boleh. Nak berjaya betul-betul, nak berjaya betul-betul, dia buka satu pondok, dia kena fokus pondok. Dah kuat dah pondok tu, nak buka cawangan, boleh. Buka satu lagi cawangan, boleh. Tapi serentak dia berniaga, dia pondok, dia tahfiz, lagi ada pula tadika, lagi ada pula, tak boleh. Kalau dia seorang, kalau dia passing kat orang, dia pantau saja, okey lah. Tapi kalau semua dia nak buat, memang tak mampu. Jadi sebab itu, kita ni di dalam Islam saling bantu-membantu, sokong menyokong. Dengan kita fokus macam tu, kerja kita akan jadi lebih tersusun dan lebih baik. Menurut riwayat di sisi Imam Ahmad, jilid yang kedua, hadis yang ke-222, Ainama adrakatni salatu tamassahtu wa sallaitu. Di mana sahaja aku mendapati sembahyang, yakni masuk waktu, aku bertayamum dan aku sembahyang. Kedua-dua hadis di atas menunjukkan bahawa tayamum itu berlaku ketika didapati sembahyang, dan sembahyang tidak didapati melainkan setelah masuk waktu sembahyang. Dia tak ada istilah sembahyang siap-siap. Sembahyang tu didapati setelah masuk waktu sembahyang. Dia kata, ini sibuk ni, meeting ni, ada nak pergi merata ni. Kita sembahyang siap-siap, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Nak awal tak kalut kata. Tak boleh. Sembahyang kena ikut peraturan dia, kena ikut waktu. Sebab tu kita kalau musafir, kita boleh qasar. Kita boleh jamak, himpunkan. Allah Ta'ala nak bagi mudah kan. Cuma bagi mazhab Imam Hanafi, dia kata qasar tak ada, jamak ada. Tapi jamak pun jamak suri, bukan jamak takdim, bukan jamak takhir. Kita ada jamak takdim. Takdim maksudnya kita sembahyang asar dalam waktu zuhur. Bayang siap-siap lagi masuk waktu asar, kita tak sembahyang dah, kita terus perjalanan kita. Ataupun takhir, kita niat aku nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Waktu zuhur kita tak berhenti. Kita terus sampai asar, tak mungkin nak baru kita berhenti, kita sembahyang. Mazhab Hanafi tak lah. Mazhab Hanafi dia ada jamak suri. Maksudnya apa? Gambaran dia macam jamak tapi dia bukan jamak. Macam mana? Contoh nak sembahyang zuhur. Dia musafir sembahyang zuhur. Dia sembahyang zuhur, dia akan sembahyang di hujung-hujung sembahyang zuhur. Hujung sembahyang zuhur, lagi 5 minit itu nak habis. Dia sembahyang, berhenti waktu tu lah. Sembahyang tu masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, bagi salam, sembahyang asar. Sampai macam tu. Bezalah, khilaf lah ni kalangan para alim ulama. Maksudnya kalau dia musafir, dia boleh mentakhirkan, melewatkan solat dia. Tapi masih dalam waktu, dan asar dalam waktu. Dia tak sembahyang siap-siap. Dia jaga begitu. Dalam mazhab Imam Hanafi memang banyak yang lain, yang asing. Sebagai contoh, mereka mewajibkan sembahyang witir. Kerana apa? Kerana Nabi tak pernah tinggal, maka dia kata wajib kena sembahyang. Jadi di sana ada perbezaan di antara wajib dengan fardu. Kita 5 waktu lah. Ada orang kata 1 waktu lah. Tak ada, semua 5. Ijma' ulama kata 5. Ada kata tak apa, kami dah sampai Makkah, tak payah sembahyang dah. Satu pun ada dah. Nabi SAW sampai uzuk sakit, sampai berpapah kepada bahu Usamah bin Zaid. Pergi sembahyang jemaah, bukan sembahyang atas katil, sembahyang jemaah.
Sembahyang Jumaat bukan wajib, sunat. Hak sunat pun Nabi belum buat, tambah hak wajib. Jadi kita ni kadang-kadang kita rujuk tak mana Islam kita pun tak tahulah. Ya? Banyak guna akal. Ya? Kita banyak guna akal dan banyak guna logik sehingga kan semua yang bertepatan dengan selera kita nak buat. Ya? Baik, tayamum untuk setiap kali sembahyang fardu. Ini juga satu pengetahuan yang perlu kita ketahui, iaitulah satu tayamum hanya untuk sembahyang fardu sahaja. Ia boleh digunakan untuk sebanyak mana sembahyang sunat yang dikehendaki, termasuk sembahyang jenazah. Tapi untuk sembahyang waktu sekali je. Lepas tu dia nak buat hajat, nak buat istiqarah, nak buat ada jenazah ke, tak apa. Tapi nak semayang asak pula asal lagi ni, dia kena ambil tayamum lain. Walaupun dia tak batal tayamum tadi tu. Kecuali dalam masalah musafir. Masalah musafir, dia boleh menggunakan satu tayamum kerana dia adalah satu package. Bukan package percutian mana-mana ni. Dia package adalah menjadikan satu waktu, dihimpunkan menjadi satu waktu. Boleh dia menggunakan satu tayamum untuk jamak takdim ataupun jamak takhir. Oleh itu, apabila dia hendak menunaikan sembahyang fardu yang lain, dia hendaklah bertayamum semula sekalipun dia belum berhadas. Nampak? Dia tak batal pun wuduk lagi. Dia tak batal pun tayamum. Maka dia nak sembahyang wajib yang kedua, dia kena ambil wuduk lain selepas tayamum pertama. Sama ada sembahyang tunai ataupun sembahyang qada. Sembahyang yang tunai, yang dalam waktu ataupun di luar waktu. Contoh dia nak qada sembahyang subuh, 2-3 hari tertinggal subuh. Setiap dia nak qada tu, dia kena ambil wuduk ataupun dia kena ambil tayamum baru. Jadi jelas kita faham kerana bahawa kalau untuk masalah tayamum, dia hanya boleh guna satu waktu sahaja, ketika mana dia tu sembahyang fardu secara tunai ataupun secara qadaan. Dan selepas dia buat fardu, dia boleh menggunakan tayamum yang sama untuk nak baca Quran, nak pegang Quran boleh, dia nak sembahyang sunat boleh, dia nak nak sembahyang jenazah boleh. Cuma bila dia nak sembahyang fardu yang pada waktu yang baharu, itu tak boleh. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahawasanya dia berkata, hendaklah seseorang itu bertayamum untuk setiap kali sembahyang sekalipun tidak berhadas. Walaupun dia tak berhadas, dia kena tayamum juga. Tayamum adalah ganti kepada mandi wajib. Dah tu kalau tak ada air macam mana nak buat ni? Tak ada air, kita tayamum. Tayamum dapat macam mana? Nak kena pergi berguling ke? Lumok semua. Debu tanah di atas badan kita. Anggota tayamum hanya 2 saja dan sekali sapu saja, iaitulah muka dan tapak muka dan juga tangan sampai ke siku. Sekali. Jangan buat macam wuduk pula 3 kali. Berdebu habis muka. Jangan buat gonoh-gonoh betul sekali. Turun betul je. Tak rata pun tak apa, sekali. Yang penting dia meliputi kesemuanya. Jangan buat gosok janggut pula lagu tu. Bagi kena habis semua dengan debu-debu. Tidak, itu sebab apa? Nama pun ayak tak ada. Nama pun tak boleh kena ayak. Dia hanya menggantikan sahaja. Baik, apabila cukup sebab-sebab bertayamum, maka ia merupakan ganti kepada mandi bagi sesiapa yang berhajat melakukannya. Tu kita dah bincang apa syarat dia. Apa yang menyebabkan seorang tu boleh bertayamum. Dia nak pergi jarak mana untuk cari air kalau tempat dia tak ada air. Sebagaimana ia menjadi pengganti kepada wuduk. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu."
wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Lamastumun nisa, ataupun dalam qiraat yang lain lamastumun nisa. Lamastumun nisa. Dan jika kamu berjunub, wa in kuntum junuban fatahharu. Hendaklah kamu bersuci. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau seorang kamu datang daripada tempat buang air, maksudnya dia pergi kencing ke, dia pergi berak ke, ataupun menyentuh perempuan. Ni mazhab kita, lamastumun nisa, sentuh perempuan. Sentuh ni walaupun ada syahwat, tidak ada syahwat, sentuh dengan telapak tangan ataupun berselisih dengan tangan dengan belakang, yang penting kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit, batal. Lamastumun nisa itu maksudnya sentuh. Nampak tak? Tapi di dalam mazhab imam yang lain selain daripada Imam Syafi'i, lamas tu dengan lamas maksudnya yang bersetubuh. Jauh beza. Kita sentuh batal air sembahyang. Bagi mazhab yang lain, sentuh tidak batal air sembahyang. Kalau bincang tu khilaf panjang lebar. Dan kalaulah khilaf itu datang daripada Al-Quran, khilaf itu datang daripada kefahaman ulama dalam nak memahami nas yang asal dalam Al-Quran, dia bukan berlawanan, dia bukan mencetuskan permusuhan, dia adalah satu rahmat kepada kita. Rahmat, memudahkan kita. Dan di sana sebenarnya itulah yang diinginkan oleh syarak, supaya kita ni mudah. Islam ni kalau mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah, dia nak mempermudahkan. La ifrat wala tafrit. Dia tak bagi susah, dia tak bagi mudah sangat. Dia tak zalim, dia tak menyusahkan, dia tak memberatkan, dan tak sampai bagi buat mudah-mudah sangat, ringan sangat. Jadi dia ada sesuatu yang boleh menyebabkan kita ikut sesuatu tunjuk ajar daripada pedoman Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita tak payah bergaduh lah. Kita yang bermazhab Imam Syafi'i, kita memahami bahawa menyentuh perempuan, sentuh perempuan ni perempuan yang bukan mahram, batal. Yang mahram tak apa. Mahram ni apa? Yang haram kita kahwin dengan dia. Mak kita, mak mertua kita, haram nikah. Kalaupun kita dah bercerai dengan anak dia, tapi kita masih haram menikah dengan mak mertua kita. Tanpa sentuh tak batal wuduk. Kita bersalam dengan mak takkan bernafsu. Kita bersalam dengan kak kita, dengan adik kita, mak menakan kita takkan bernafsu. Tetapi kalau bagi orang yang kita boleh berkahwin, tak apa ni pakcik tua dah, tak apa, salam dengan anak darah. Jangan. Pakcik walaupun botak tengah rambut tak ada, berobat keliling belalang depan belakang berobat. Kalau main dengan anak darah jangan. Jangan diuji iman itu. Sebab apa? Sebab dia ada shot, dia ada tarikan. Hatta kepada yang tua sekalipun, tua yang Tok Wan, Tok Nek, dia kata kat anak-anak muda, tak apa makcik ni tua-tua dah, tahap mak-mak. Masuk berita apa Metro dulu ni. Tok umur 80 lebih menikah, umur pemuda umur 20 lebih.
Kahwin takkan tak ada nafsu. Tak apa kami kahwin seronok-seronok lah, main cilup-cilup menyorok je. Betul so kahwin. Nah? Kahwin mesti ada sesuatu perasaan yang dia nak kahwin dengan perempuan tu. Tak kira lah umur tua kan, yang kita dah main cerita macam-macam dia ni kena sihir ke, kena santau ke apa kan. Tak, pilah kahwin, tak apa, bukan dia buat benda haram. Yang dia buat benda haram duk pergi bawa anak dara orang berkata hak tu kita tak berasa pelik. Tapi hak berkahwin dua ke, hak berkahwin dengan janda ke, hak berkahwin dengan orang tua ke, hak tu dia rasa pelik pun. Awak teruk apa? Tua-tua menikah apa? Biar-biar. Kalau tua-tua pergi zina hang kata juga. Nampak tak? Pasien manusia tak bayar. Kalau situ ada kadang anak-anak tak faham kan. Depa jangan boleh balik tambah PKP. Tak boleh balik dululah, lah ni boleh balik lah. Betul bila meninggal mak, orang tua ni duduk seorang-seorang, dulu ada juga tempat ada orang nak sembang. Tak ada, nak menikah. Oh, anak pun apa tua-tua menikah apa ni? Pi masjid. Oh, pi masjid pun kena menikah juga. Nampak? Baru sempurna iman tu. Ni duduk di rumah kelipong tak tahu nak buat apa. Tak sempurna iman. Akal tu dia fikir tembus, dia tengok dinding tu tembus. Tu dia. Nak abang kata jadi berangan macam mana tu tahu. Kena kahwin. Ya anak-anak ni kena faham. Kita tak kena waktu tu. Kan? Walaupun dia berhasad pun tak mau kahwin lah, tak apalah, hang berhasad tak apa. Tapi jangan kita meletakkan menghalang orang yang nak kahwin. Permudahkan. Main musim Covid ni memang mudah sungguh nikah. Tak gaduh ramai-ramai, tak payah buat kad lah. Syarikat printing bungkus tu bungkus. Bukan dekat syarikat printing, syarikat kemah, apa semua, tak buat kanopi apa semua tak ada. Catering mungkin ada kot, main tak lah, bungkus. Kemah tak payah sewa. Hak DJ pun dia pun tak kerti apa dia jadi DJ lah ni. Lama tak bercakap, 2 tahun tak bercakap. Duduk lepas gang orang-orang bercakap dalam dia yang lah kot. DJ apa tak ada. Nak abang kata Islam tu mudah, pasal bang berpilih jalan susah. Sampai nak menikah nak kena minta buat loan, sampai nak menikah ni kena belanja besar, kena buat pelamin, kena buat style artis-artis berlari, buat pra-wedding lah apa semua menentang apa macam-macam. Hak yang orang tua-tua main jauh Keduri di Pulau Pinang tu, adik-beradik main daripada Johor hantar siapa? Duk siapa kamera ni? Duk pusing kot tu, pusing kot ni. Hak nyatamu duk main tengok, oh depa seronok lah dekat abang no. Kita main nak tengok dia. Dia tak main tengok kita. Anak-anak tuan-tuan janganlah duk buat perangai betul huduh. Nak tangkap kamak tak apa, tangkap lah kamak. Tapi orang tua-tua ni mau bawa menantu, bawa isteri dia. Isteri yang dibawa datang masuk dalam keluarga dia kena kenal. Ni Pak Long, ni Mak Long, ni Pak Lang, ni Pak Cik. Kena kenal dia tu. Ni duk kira duk depan tu tangkap kamak. Main tang hujung outdoor. Betul? Bila hangpa nak jumpa tamu? Nanti main tua-tua cemui. Tengok kamak berkahwin. Lepas muka bini dia, bini muka dia. Bini dia muka dia. Sopam. Cemui tengok muka hang. Kan? Ni tengok ada muka Pak Long, sagi muka Pak Lang duk nganga mulut makan nasi. Kamak lah betul seronok. Oh tengok, oh tu dia kawan aku pemain dua ni. Lama saya jumpa dia. Arwah kedak ni. Oh tengok kawan-kawan main bagi hadiah, tangkap gambar kawan-kawan bagi hadiah. Hal tu baru seronok kami. Tapi tak apalah ni tak buatlah betul. Kan? Anak-anak kita pesan lah tu suruh buatlah, nak ikut trend-trend sangat tak payahlah. Nah, kalau nak buat juga, lepas angkat nikah, kenuri siap semua, esok hang main dewan tuan-tuan, tangkap sampai subuh. Tangkap. Ni tetamu main, kita jemput tetamu tiba-tiba. Hang duk cara hang, yang duk kalut, mak nampak dia. Sampai kembung, poket-poket. Tak apalah tu orang bagi kan. Jadi jangan buat perangai betul dah. Kerana kita ni dah orang yang
orang yang kalau ada adab ni kita kena menyantuni orang tua. Nah, tak apalah. Nah, sebab kahwin tu menikah ni kalau adat katalah sekali lah kan. Kalau sekali tu buat bergelok. Nah. Tiada juga asal menikah 2-3 kali. Tak apalah, hak tu tak tahu lagi bila nak jadi. Nah, hak yang sekali tu buat bergelok. Bagi kita kata meraihkan orang dan sebagainya. Hala ni senang tak payah raih orang lah. Pergi pejabat Tok Khatib nikah pun selesai. Lagi seronok belanja pun tak payah. Nah, habuan bagi beda Tok Khatib, bagi beda apa ni saksi 20%. Nah. Hak tu je alhamdulillah selesai nikah. Yang tu mudah, yang ni lah yang sepatutnya Allah Taala dah bagi satu hint pada kita. Hak syariat ni betul-betul jadi mudah aja. Kahwin mudah, bukan gaduh teruk-teruk nak kena belanja banyak-banyak nak untuk menyusahkan orang. Dan tidak. Islam tak macam tu. Lalu kamu tidak mendapati air. Kalau tak mendapati air, hak tadi berjunub ke, hak tadi yang masuk tandas ke, buah air ke yang menyentuh perempuan, yang menyentuh masuk batal juga, tak ada air, maka bertayamumlah. Bertayamum tu dua anggota tu saja. Andai kata berjunub kan, junub air tak ada. Simpanan pun tak ada, pergi kerana tak ada, pergi mu'adah cari tak ada, tak apa, tayamum lah kita. Tayamum tu kena cari debu tanah yang suci dan disapukan pada muka dan tangan kanan dan tangan kiri sampai ke siku sahaja. Jangan duk pergi beli debu tanah sampai 5 kilo, lepas tu duk pakai lumak. Lumak aku lumak jenuh. Itu tak payahlah. Lagi duk pergi guling pula, duk pergi cari mana debu-debu, guling. Itu bukan cara yang sebenar. Hadis daripada Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Imran bin Husain. Masuk dah. Syak. Lagi. Telah meriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, katanya kami bermusafir bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sembahyang bersama-sama orang ramai. Tiba-tiba terdapat seorang lelaki yang memencilkan dirinya kerana tidak mendirikan sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah yang menghalang kamu daripada sembahyang? Jawab lelaki tersebut, aku telah berjunub dan aku tidak ada air. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menggunakan tanah, sesungguhnya ia memadai untuk kamu. Masya-Allah. Dalam duk musafir tu tengok-tengok Allah dia berjunub. Terus saya tanya lah, junub macam mana tu? Sama ada dengan pasangan dia ke, ataupun dia main mimpi ke, sedang-sedang Allah keluar mani, gula. Jadi nak sembahyang subuh, air tak ada, macam mana? Dia pun termenung. Nak tanya, malu. Air tak ada, nak mandi tak boleh. Zaman tu kan, zaman tu bukan air jenuh macam kita. Jadi Nabi pun memberikan satu galakan. Nampak itu di antara sumbangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Masuk dah azan. Masuk. Boleh azan. Berhenti tu ya. Tak apa. Insya-Allah. Azan dah masuk dah waktu. Masuk dah waktu. Insya-Allah. Jadi kita sambung pada masa yang akan datang. InsyaAllah perkara-perkara yang membatalkan tayamum, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اهدنا واهدي قومنا فإننا لا نعلمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.